Okey, Assalamualaikum. So, ini ialah part 1 daripada soalan nombor 1 hingga 20 dan sambungannya di bahagian yang kedua nombor 21 hingga 40. Okey, kita bincang. Soalan pertama, bundarkan. Okey, soalan bundarkan sifar-sifar 89266 betul kepada 3 angka bererti. Okey, depan ni tidak bererti, kita kira daripada nombor yang bererti lah 1, 2, 3. Tengok yang belakang ni lebih daripada 5 tambah dengan 1. So, jadi 8, 9, 3. 0.000893 C. Lagipun jawapan lain tu langsung tidak bertepatan. Soalan nombor 2. Kirakan nilai ni dan bundarkan kepada dua angka bererti. Tak payah pening-pening, keluarkan sahaja kalkulator. Kita tekankan sahaja 97.89 tambah 22.5 bahagi dengan 0.25. So, dapat 187.89. 187.89. Dua angka bererti. 1, 2. Tengok nombor belakang lebih daripada 5. Maksudnya tambah 1. 1, 9. Ni tukarkan kepada 0. Dua angka bererti. Ni dah lebih salah. Ni pun salah. 190. Takkanlah awak nak kata 19 sebab dia kata dua angka bererti. Bayangkan 187 bundar jadi 19. Tak logik 190 ini dikira dua angka bererti C. Dua angka bererti pun betul, tiga angka bererti pun betul. Okey, nombor 4. Ungkapkan 4.053 darab 10 kuasa 5 sebagai satu nombor tunggal. Kalau kadang-kadang kita confuse kan, tak apa, jangan risau. Kita tekan sahaja kalkulator. 4.053 darab 10 kuasa 5 ni tekan eksponen. Eksponen 5. Tekan sama dengan. So, keluar terus jawapan dia. Cari yang samalah. 405,300. 405,300. So, jawapan dia adalah D. Perhatikan betul-betul. Soalan nombor 5. Ini ialah soalan asas nombor. Tengok asas nombor dia adalah asas nombor 2. Asas 2. Kalau asas 2, yang boleh dikira dalam kalkulator ialah asas 2, asas 8 dan asas 10. Kalau ada jumpa 3 asas ini, terus tekan kalkulator. Tapi kena tahulah macam mana nak dapatkan Y ni. Macam mana nak dapatkan nilai Y juga dalam asas 2. Pengiraan dia sama macam algebra yang biasa. So, kita nak tahu yang ni kita bawa sini jadi tolak. So, jadi 110 asas 2 tambah dengan 111 asas 2 tambah bawa sini ditolak. Tolak 1110 asas 2 sama dengan Y asas 2. Sebab kita nak cari Y kan? Okey. Macam mana nak guna asas? Tekan mode sampai jumpa base. Kita lepas. Ni, base 3. So, kita ada dekat sini, kalau boleh tengok, BIN, HEX dan DEC, OCT. Hex ni, kalau ditulis H ni ialah asas 16. Kita tak kira, kita tak guna. DEC, asas 10. BIN, dia akan jadi B, binary, asas 2. OCT adalah lambang dia O, asas 8. Sekarang kita guna asas 2. So, kita masukkan sahaja yang ni. 110, 110. Tambah dengan 111. Tolak dengan 1110. Tekan sama dengan. So, dapat 101111 A. So, jawapan nombor 5 adalah A. Senang kan? So,
So, kalau jumpa soalan asas 2, 8 dan 10, ingat boleh terus guna kalkulator. Nombor 6. Okey, soalan 6 seterusnya. Rajana menunjukkan sebuah heksagon. Heksagon tu ada berapa sisi? Kalau lupa tak apa, boleh kira je. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksagon ni ada 6 sisi. Cari nilai X tambah Y. Mana X? Okey, dekat sini ada 2X, ada 2Y. Okey, ini ialah gaya lurus. So, kita nak cari yang dalam ni. Okey, yang dalam ni macam mana? 180 tolak dengan yang luar. So, dapat 100. Okay, so dalam ni ialah 100 darjah. So, ini adalah macam mana dapat yang dalam ni. So, gaya lurus 180 darjah tolak dengan 74. So, akan dapat 106 darjah. Okey, jumlah sudut dalam heksagon ni berapa? So, ingat rumus dia. Jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman adalah N tolak dengan 2 darab dengan 180 darjah. N dia berapa? N tu bilangan sisi, 6. 6 tolak dengan 2 darab dengan 180 darjah. 6 darab 2 dapat 4. 4 darab 180 dapatlah 720. Maksudnya dalam ni semua 720. So kita dah pun boleh carilah. So sini ada berapa X? Ada X, X. So kita buat X tambah dengan X tambah dengan Y tambah dengan Y tambah dengan 100 darjah dekat situ. Tambah dengan sini 106. Sama dengan 720 darjah. So, kita ada 2X tambah dengan 2Y tambah dengan 206 darjah sama dengan 720 darjah. So, 2X tambah 2Y sama dengan 720. 720 tolak dengan 206. Okey, so kita akan dapat 514. Adakah ni jawapan dia? Belum. Jangan tertipu. Walaupun sini ada 514 sebab soalan tanya X tambah Y. Ini ialah 2X tambah 2Y. Jadi apa nak buat? Kita boleh faktorkan. X tambah Y sama dengan 514. So, X tambah Y ni sama dengan 514 bahagi dengan 2. So, dapat 257. Berhati-hati bila menjawab. Soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Raja 7 menunjukkan sebahagian daripada poligon yang mempunyai N sisi. Nyatakan bilangan bagi poligon itu. Okey, poligon ni tak dilukis dengan lengkap. Sebahagian sahaja. Okey, so macam mana nak cari dia? Cara nak cari dia adalah, ini kita panggil sudut pedalaman. Panjangkan garisan ini, dia akan jadi sudut peluaran. Ini garis lurus 180. So, berapa nilai kat sini? Katakan saya labelkan sebagai X lah. So, X dekat situ ialah 180 darjah tolak dengan 156 darjah. 180 tolak 156 akan dapat 24 darjah. Okay, so awak kena ingat satu rumus iaitu bilangan sisi sama dengan 360 darjah bahagi dengan sudut peluaran. Mana sudut peluaran? Ni yang kita kira ni lah sudut peluaran. So, bilangan sisi ialah 360 bahagi dengan 24. Tekan sahaja kalkulator awak akan dapat, ya betul, 15. D. Seterusnya, soalan nombor 8. Okey, Raja 8
PMQ ialah tangents punya kepada bulatan berpusat di R dan S. RMS ialah garis lurus. PR dan QS ialah jari bulatan. Cari nilai X tambah Y. Okay, so mana X, mana Y? Sini X, sini Y. Okay, ini ialah sudut bertentang bucu. So, sebenarnya dekat sini juga adalah Y. Okay, so ini kita ada sudut dekat pusat dan juga sudut di bulatan. So, sudut dekat pusat ni adalah 2 kali pada sudut di bulatan. So, sini adalah nilainya 27 darab dengan 2. So, dapat 54. Ini 54. Ini pusat. So, ini ialah jejari. Ini ialah jejari. Jadi, segitiga sama kaki. So, dekat sebelah sini, yang dalam ni dan sini nilai dia sama. Katakan saya labelkan A. So, cara untuk anda mencari A ialah 180 darjah tolak dengan 54 dekat sini. Bahagi dengan 2 sebab ada 2 yang sama. Sini A, sini pun A lah. 180 tolak 54 dapat 126. Bahagi dengan 2, so dapat 63 darjah. So, dekat sini ialah 63 darjah. Okay, so ini kan dia kata garis lurus. Okay, so dia kata ini garis lurus. Kalau sini 63, dekat sebelah sini. Katakan saya labelkan sebagai B. So, B dekat situ, garis lurus 180 darjah tolak dengan 63. 180 tolak 63 dapat 117 darjah. So, B ialah 170 darjah. So, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah sebuah segitiga. Sini X, sini Y. So, sini dah tahu 117. So, berapa X tambah Y? X tambah Y tambah 117 ni akan dapat 180. So, X tambah Y ialah 180 tolak dengan 117. Okey, so dapatlah 63 darjah. So, jawapannya ialah A. Seterusnya, soalan nombor 9. Masih. Okay, cari imej bagi titik K di bawah gabungan penjelmaan SR. So, kalau kata SR, so kena buat R terlebih dahulu. R apa? Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 32. Kita tandakan pusat terlebih dahulu. 32. So, dekat sini, kita buat huruf L daripada objek ke pusat. Lawan arah jam. Pada pusat, lukiskan gambar jam. So, pukul 12, pukul 3, pukul 6, pukul 9. Jarum jam sekarang menunjukkan pukul 9. Sini jarum ni. Okey, kalau lawan arah jam, so dia akan pusing ke pukul 6. Sinilah. Okey, macam mana dia berpusing tu? Kita buat sikit-sikit. Kan? Sini 2 kotak, so sini ialah 2 kotak dekat sini. Okey, dia bergerak macam ni. So, dia berpusing. Tik-tok. Tik-tok. Sampai sini. So, berapa panjang ni? 3. So, 1, 2, 3. Berada dekat sini. Itu maksudnya. Sekejap saya padamkan yang lain ni saya padamkan. Okay, so dekat situ dia punya yang pertama lah. Okay, belum habis lagi sebab kita sambung lagi soalan. Kita nak buat pula penjelmaan untuk S. Pantulan pada garis X sama dengan 3. Mana X? Ini X. Mana 3? Dekat sini 3. So, garis tu berada di sini. Sini ialah garis X sama dengan 3. Dia pantulkan. Okey, so kira berapa jarak dia? 1, 2, 3. Lepas sini dia pantul 1, 2, 3. So, sinilah jawapan dia. Berapa koordinat dekat sini? Baca X dulu. 6. Kosong. So, jawapan dia ialah D. Nombor 10. Dalam ajar 10, segitiga P, Q prime, R prime ialah imej bagi segitiga PQR di bawah satu pembesaran pada pusat P. Diberi PQ 1 disebah dengan Q prime 2. Dan luas segitiga
yang segitiga P, Q prime, R prime ialah 360. Okey, maksudnya imej tu 360. Hitung luas kawasan berlorek. So, kita nak tahu kawasan berlorek sahaja. So, untuk soalan ini, yang pertama kita kena perlu tahu dulu iaitu faktor skala. Okey. Faktor skala ialah panjang imej. Dekat sini imej kita ialah P sampai Q prime. P sampai Q prime panjang imej per dengan panjang objek iaitu PQ. P sampai Q prime ini 1 dalam bentuk nisbah 2. So, 3 lah. Per dengan panjang PQ 1. So, faktor skala kita ialah 3. Alright. So, sekarang kita nak tahu luas. Kita perlu tahu dulu luas kawasan ini. Ini ialah objek. Okey, ini ialah objek. Okey, so kita kena tahu luas untuk objek. Ini luas objek lah. So, kita tahu, okey, luas imej. Luas imej sama dengan K2O. K kuasa 2 darab dengan objek. Okay, luas imej kita dah tahu dekat sini 360. K kita dah cari 3 kuasa 2 darab dengan objek lah. Ini O tu objek. So nak tahu luas objek 360 bahagi dengan 9. 360 bahagi dengan 9 akan dapat 40. Maksudnya objek dekat sini 40. Dia punya luas dia. Tapi bukan soalan nak tanya 40 ni. Dia nak tanya kawasan berlorek. So, kawasan keseluruhan 360 tolak dengan 40. So, dapat 320 cm persegi. So, jawapannya ialah D. Seterusnya, soalan nombor 11. Raja 11 menunjukkan seutas tali yang tidak kenyal PQRS dan diikat pada P dan S. Okey, diikat pada P dan S. Dua jisim diikat pada tali itu di Q dan R. Diberi tan sudut RPQ, RPQ. So, RPQ kita ambil huruf di tengah-tengah, huruf P. Ialah 5/12. So, apa itu 5/12? Kita kena ingatlah. Okay, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okay, so tan ni T per dengan S. T per dengan S. Maksudnya, apa TS tu? Okay, ini ialah hipotenus. Ini ialah sudut tegak, bertentangan dengannya hipotenus. Dekat dengan dia sebelah, jauh dengan dia ialah bertentangan. Okey, so sekarang kita labelkan daripada maklumat yang diberi. T dia adalah 5. T ni ialah 5 dan S adalah 12. S sama dengan 12. Okey. Tapi kalau kita tengok kat sini dah ada bagi nilai 15. Apa maksud dia? Maksudnya kita kena gunakan nilai yang dah ada dekat situ. Maksudnya, kalau 15 bagi dengan 5, 3 kan? So, maksudnya 5 ni sebenarnya didarab dengan 3. Baru dapat 15. So, yang tulisan warna hijau tadi pun kena darab dengan 3 untuk dapatkan panjang sebenar. So, panjang sebenar dekat sini ialah 36. Yang warna hijau tu tak lagi digunakan. Okay, panjang sebenar untuk P sampai Q ialah 36. Apa soalan nak tanya? Soalan nak tanya panjang PS. Mana panjang PS? Sini ialah panjang P sampai S. So, apa nak buat? Gunalah teorem Pythagoras. Untuk nak dapatkan teorem Pythagoras PS, so kita kena cari dulu P sampai R. So, PR ialah hipotenus yang paling panjang. So, tulisan yang warna purple ni tadi, kita tambahkanlah 36 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2, kemudian punca kuasakan.
36 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 akan dapat 1521. Tekan punca kuasa. So, dapat 39. Panjang sini ialah 39. Sini 13 dah tahu. So, kita nak tahu panjang PS. 39 kuasa 2 tambah dengan 13 kuasa 2. Kemudian punca kuasakan. 39 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Tekan dulu sama dengan. So, dapat 1690. Tekan punca kuasa. Akan dapat 41.1096. So, tengok pada jawapan. Ni dah lebih daripada 5 tambah 1. So, jawapan dia ialah D. Nombor 12. Diberi sin theta sama dengan sin 304 darjah 17 minit. Nilai yang manakah mungkin bagi theta? Soalan macam ni, tak payah pening-pening. Tekan saja kalkulator. Dia kata sama kan? Okey, apa nak buat? Kita tengok dulu berapa nilai yang belakang ni. Okey, tadi kita dah buat untuk base. Macam mana nak hilangkan dia? Tekan shift, mode. Tekan nombor 3. Reset all. Sama dengan. Baru dah tak ada dah tadi ya. So, tekan sahaja nilai sin 304 darjah. Mana darjah? Ini darjah. 17 minit. Tekan lagi sekali. Sama dengan. So, dapat negatif 0.826. Negatif 0.826. So, apa nak buat? Kita masukkan sahaja nilai ni ke dalam sini supaya dapat nilai yang sama. Okey, kita cuba. Okey, kalau sin 55 darjah 43 minit. Positif 0.26. Tak nak, kita nak negatif. So, salah, bukan jawapan dia. Sin 124 darjah 17 minit. Sama dengan. Ini juga positif. Tak nak, kita nak negatif. Cuba lagi C. Sin 235 darjah 43 minit. Sama dengan negatif 0.826. Seperti dalam yang sebelah kanan ni. Sama kan? So, sin berapa? 235 darjah 43. Pilihan C. Pilihan jawapannya adalah C lah. Guna saja apa yang awak ada. Nombor 13. Dari 13 menunjukkan butiran pinjaman peribadi yang dibuat oleh Yasir. Berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh Yasir dalam tempoh bayaran balik itu? Okey, so kita ada pinjaman. Ini ialah dia punya prinsipal. Kaedah kadar faedah sama rata 4.25% setahun. Tempoh bayaran balik 5 tahun. Ini ialah T. Berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar Yasir dalam tempoh bayaran balik itu? So, dipinjam banyak ni. So, dia ada faedah. Untuk nak kira faedah, I sama dengan P, R, T. P itu ialah prinsipal. Ini ialah prinsipal kita, 25,000. Tambah dengan R, 4.25%. 4.25%. Ni darab I darab 25,000 darab dengan T5. So, tekan sahaja kalkulator awak. 25,000 darab dengan 4.25% darab dengan 5. So, akan dapat RM5,312.50. Ini ialah dia punya interest. So, berapa jumlah bayaran? Kena tambah balik dengan prinsipal dia lah. Kena tambah 25,000. Tambah 25,000 akan dapat 30,300 akan dapat RM30,312.50. So, jawapan dia ialah C. Nombor 14.
Amni membeli saham unit amanah sebanyak 20,000 selepas 2 tahun. Beliau menjual kesemua saham unit amanahnya dan menerima sebanyak RM20,600. Sepanjang tempoh 2 tahun memegang saham, dia menerima dividen sebanyak 400. Nyatakan nilai pulangan pelaburan Amni. Okey, ini ialah apa? ROI lah, Return on Investment. Kita nak mencari ROI, so kita kena cari dulu berapa keuntungan dia. Dividen ni kita dah dapat untung dia. Alright. So 20,000 dia beli, dia menerima 20,600. So kita tolak 20,600 tolak dengan 20,000 akan dapat 600. Okay, so sepanjang dia dapat 2 tahun tu 600 dan 400. 600 tambah 400 adalah 1,000. Bahagi dengan berapa dia punya yang dia beli pada asalnya, bahagi dengan 20,000 darab dengan 100%. Itu cara untuk mengira ROI. Okey, potong. Okey, so kita kira berapa dapat 100 bahagi dengan 20. Dapatlah 5%. Dapat 5%. ROI macam nak kira berapa dia untung. Senilah. Dividen tu dia terima 400. Dia jual balik dapat 600. So dapat 600 tambah dengan 400 dapat 1,000. Ini keuntungan dia. Okey. Lepas tu bahagi dengan jumlah asal yang dia beli. Darab dengan 100%. Nombor 15. Mengapakah semakin banyak golongan muda di Malaysia diisytiharkan muflis? Ini berkaitan dengan tajuk tingkatan 3. Pelaburan, kad kredit, semua tu. Kenapa ramai golongan muda diisytiharkan muflis? Perbelanjaannya berhemah. Kalau berhemah, tak adalah muflis. Penggunaan kad kredit tanpa kawalan yang berkesan. Inilah sebenarnya. Kad kredit sebab kita tak nampak berapa amount dia, lepas tu tak bayar bulan-bulan. Menyediakan perancangan keuangan yang berkesan. Kalau ada rancang, mestilah tak muflis. Menjelaskan hutang berbentuk pinjaman sama ada pinjaman peribadi ataupun pinjaman kerendaan dengan segera. Ini pun tak. Apa itu muflis? Muflis tu tak ada duit dah. Diisytiharkan muflis. Dah tak ada duit, hutang banyak sangat, tak mampu nak bayar. So, jawapan dia ialah B. Soalan nombor 16. Puan Syafiza memperoleh pendapatan tetap dan tidak tetap sebanyak 5,200 dan 650 sebulan. Selain itu, ia juga mempunyai perbelanjaan. Okey, tadi pendapatan kena baca betul-betul. Pendapatan tetap dan tidak tetap. Ini ialah pendapatan. Ini duit dia masuk. Dia juga mempunyai perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Ini duit keluar. 2,750 dan 1,500 sebulan. Berapakah aliran tunai? Nak tahu aliran tunai? Pendapatan tolak perbelanjaan. Kira pendapatan berapa? 5,200 tambah dengan 650. Tolak dengan perbelanjaan dia. 2,750 tolak dengan 1,500. Tu kita nak kira aliran tunai. Kita kira sajalah. Okey, kita akan dapat nilainya ialah 1,600. So, jawapan dia ialah C. Seterusnya, 17. Masih lagi dalam tajuk-tajuk baru KSSM. Ini tajuk-tajuk barulah daripada 13 tadi. 13, 14, 15, 16 dan 17 ni ialah tajuk-tajuk baru KSSM. Zailan ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah tersebut ialah RM500,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli mempunyai peruntukan core insurans untuk menginsurenskan 75% daripada nilai boleh insurans harta
dan deductible sebanyak 2,500. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Zailan bagi rumahnya. Jumlah insurans yang harus dibeli, kita tengok kepada peratusan co-insurans. Insurans yang harus dibeli ialah 75 per dengan 100 darab dengan nilai insurans rumah tersebut. So 75 per dengan 100 darab dengan 500,000. So nilai insurans yang harus dibeli ialah 375,000. Jangan confuse dengan deductible ni. Ini saja je untuk kelirukan awak. Deductible ini awak kena bayar sekiranya berlaku kemalangan terhadap rumah yang telah pun diinsurankan. Tidak terlibat dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, soalan 18. Okey, soalan 18 ni sebenarnya kita boleh gunakan calculator. Okey, kita boleh gunakan calculator, keluarkan calculator. Okey, so sekarang kalau tengok dekat sini, kita ada T dekat sini. Nilai T ni tidak diketahui. Kita boleh cuba-cuba apa-apa sahaja nilai T dekat sini. Dengan syarat nombor 0, 1 tak boleh digunakan. Alright, so katakan saya ambil T tu sebagai 4. Jadi saya cari persamaan ini menggunakan calculator dan cari berapa nilai dia. Okey. So kita gunakan, sekejap saya buat big screen. Okey, so kita masuk sama seperti dalam soalan. Okey, 1/3. 1/3, so kurungan 2. 1/3 kurungan 2 kurungan T tadi kita ganti dengan 4. Tambah dengan 3, tutup kurungan, kuasa 2, tambah kurungan 6 tolak dengan 4, tutup kurungan, kuasa 2 dan tutup kurungan. Tekan sama dengan. So dapat 34. Dalam soalan punya jawapannya ialah 34. So apa nak buat? Semua T ni, kita dah kata T tu ganti dengan 4. Sebenarnya T tu suka hatilah nak ganti dengan apa-apa asalkan bukan 0 dan 1. Alright, so kita cuba kalau A jawapan dia apa? Kalau 4 kan? Kalau T tu 4, so jadi 4 kuasa 2 tolak 18. Dapat tak 34? Negatif 2. So salah. So yang kedua T kuasa 2 tambah 18. 34. So ini dapat tadi negatif 2, ini dapat 34. Kan sama tu 34, so B lah jawapan dia. Alright. So tu cara untuk kaedah untuk semak lah. Lepas dah kira-kira, kalau nak semak gunakan kalkulator boleh gunakan kaedah ni. Okey, soalan nombor 19. Diberi 3M tambah 15 tolak 4 N tolak 15 sama dengan 2M tambah 11N. Ungkapkan M dalam sebutan M. N. So dia nak M sama dengan. Okey, ni kita kena kembangkan lah. 3 darab M dapat 3M tambah dengan 15 darab dengan 3 dapat 45. Negatif 4 darab N, negatif 4N, negatif 4 darab negatif 15 dapat positif 60 sama dengan 2M tambah 11N. Okay, so kita nak M sama dengan, ada M ni kita pindahkan ke sebelah kiri, selain daripada tu kita pindahkan ke sebelah kanan. So kita ada 3M dekat sini, ini bawa ke sebelah kiri jadi negatif 2M. Sama dengan, salin dulu yang memang dah ada dekat situ, 11N. Ini positif, bawa sana jadi tolak 4. Okey, kita ambil ini dulu lah, senang Tambah 4N, tolak 45, tolak 60. 3M tolak 2M, jadi M sama dengan 11 tambah 4 dapat 15. 15N
Okey, 4 negatif 40 tolak dengan 60 negatif 105. So ni jawapan dia. Oh, tapi dalam jawapan tak ada. Apa kita nak buat? Okey, so M sama dengan ini kita boleh faktorkan 15. N tolak dengan 105 bahagi 15 dapat 7. Okey, so jawapan dia ialah C. Okey, nombor 19. Again, nombor 19 ni sebenarnya boleh cari guna kaedah kalkulator tadi. Okey, ataupun kalau kita nak selesaikan dia ni macam mana sebenarnya, kalau dalam bentuk satu pecahan tunggal, dekat bawah ni sekejap Okey, dekat bawah ni kita kena samakan dululah. So kita kena darab silang. Ni darab silang kan. So jadi 1 darab dengan X tambah Y tolak dengan 1 darab X tolak Y. So bawah ni ialah jadi X tolak Y, X tambah Y. So selesaikan. So 1 darab X tambah Y tak ada buat apa-apa. So jadi X tambah Y. Sini jadi tolak X, negatif darab negatif tambah Y. Per dengan X tolak Y, X tambah Y. X tolak X habis, Y tambah Y dapatlah 2Y. Per dengan X tolak Y, X tambah Y. So mana jawapan dia? Ini. Okay, sama juga sebenarnya kalau kita nak gunakan kaedah kalkulator tadi. Alright, kita keluarkan kalkulator. Okay, so kita tentukan siap-siap apa nilai X dan Y. Katakan kita nak, saya kata tak boleh satu dengan kosong kan. So X ni saya katakan nak 2. Okay, lepas tu Y ni saya nak 3. Boleh, tak ada masalah. Okay, jom kita tengok apa jawapan dia. Okay, so kita buat 1 per kurungan X kita 2 tolak dengan 3. Tutup kurungan tolak 1 per kurungan 2 tambah dengan 3. Tutup kurungan. So kita akan dapat jawapan negatif 1 per 5. Okay, dekat sini ialah negatif 1 per 5. So kita cuba satu per satu jawapan dia. Okay, kita tengok yang ni lah, kita fokus kat sini kan. Betul tak dapat negatif 1 per 5? Okey, 2Y. Y kita 3 per. Okey. X kita ialah 2. Tolak dengan 2 tolak 3. Tutup kurungan, buka kurungan ialah 2 tambah dengan 3. Tutup kurungan. Okey, kemahiran kalkulator kena baguslah. Okey, negatif 1 per 5. So betul lah jawapan kita. Kita semak kan? Betul, sama. So macam saya kata, penilaian nilai ni terpulang. Nak guna nombor berapa sekalipun. Syarat tak boleh kosong dan 1. Pilihlah nombor senang-senang 2, 3, 4, 5 macam tu. Alright. So nantikan saya punya sambungan dia dekat part 2 untuk nombor 21 hingga 40. Terima kasih.